حسن الدين الحفيظ. أهلا وسهلا. Yang dinyanyikan yang bahagia Al-Fadil Ustaz Datuk Abu Hasanuddin Al-Hafiz, mantan pegawai agama Istana Negara, selaku ceramah pada pagi yang mulia ini. Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, nampak dalam masa saya ingin menjelaskan sedikit sebelum kita mula forum kita pada pagi yang mulia ini, saya nak jelaskan tentang format majlis kita, iaitu kita akan mula dengan perbincangan saya sebagai moderator anda dan penceramah seorang Ibu Fatma Datuk. Mungkin dalam lebih kurang 1 jam. Setelah 1 jam kami menyembang dan kita selepas 1 jam kita akan buka soalan daripada tuan-tuan dan puan. Mungkin ada yang sudah dijualkan. Baik, tuan-tuan dan puan, baik, kita mulakan majlis kita pada pagi yang mulia ini, iaitu dengan Datuk sihat Datuk pagi alhamdulillah. Datuk diberikan alhamdulillah kesihatan lagi pada hari ini, alhamdulillah dapat bersama kita. Baik Datuk, sebenarnya Syarif dengan jinanya Siti Ahmadiyah. Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mbak saya bagi salam dulu. Karena ini kadang-kadang ada orang beri salam kemudian. Dan beri salam kepada Auzubillah. Bismillah. Begitu pada baca Quran. Inna beri salam Auzubillah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Dia mana dia kata assalam pada kalam. Direct to the point bagi salam. Pada hari ini saya tengok dalam tradisi kalangan masyarakat kita, sama ada agama, orang politik, orang pendidik. Bila nak berucap, dia berucap untuk bersalam kemudian. Kalau ini berlaku, Nabi kata qala Rasul man bada'al kalam qabla as-salam fala tujibu. Siapa yang berucap dulu bagi salam kemudian, maka salam tak payah jawab. Ini ada jawab juga. Okey, jawab soalan tadi. Sebenarnya yang membezakan antara jenayah sivil dengan jenayah syariah, sebenarnya semuanya sama jenayah. Ya, apa saja yang Islam larang itu merupakan jenayah. Cuma sebab ada jenayah itu nak selesai secara sivil ataupun selesai secara syariah. Bagi negara-negara yang tidak ada Islam, tidak mengamalkan Islam, maka tidak menggunakan jenayah sivil. Contoh kita katakan dalam curi, contoh bawa makanan sivil, pada itu jenayah syariah juga. Maka sebab ini membezakan sama ada dia nak dibawa ke mahkamah sivil atau ke mahkamah syariah. Dan ada kemungkinan ditakdirkan jika Malaysia mengamalkan sebagai negara Islam dan mengamalkan jenayah syariah, mengamalkan mahkamah syariah, ada kemungkinan maka semua jenayah yang dilakukan oleh orang Islam akan dibawa ke mahkamah syariah. Jadi dikatakan mahkamah jenayah syariah. Cuma bezanya ini kadang-kadang kalau jenayah dilakukan oleh orang bukan Islam, maka dia akan dibawa kepada mahkamah atau jenayah syariah. Sebabnya bukan Islam. Kalau orang Islam bukan Islam mencuri, bukan Islam berzina, bukan Islam membunuh orang, dia akan dibawa ke mahkamah syariah. Dia akan dibawa ke mahkamah sivil. Maka bezanya. Maka sebab itulah saya kata, kalau ditangkap khulafat contohnya, seorang gadis Islam berkhulwat dengan lelaki yang bukan Islam, bila ditangkap, dia akan dibawa ke mahkamah. Ini dia yang jadi orang Islam. Yang bukan Islam, kita dibawa ke mahkamah syariah. Walaupun juga menjadi daripada Islam. Maka di sini letak kesalahan ataupun salah paham di kalangan masyarakat kita. Dia kata okey. Jadi orang guru kena masuk. Dia kata dia percaya orang Islam itu siapa? Maka orang guru dan guru kena cari Islam bersama Islam. Sebab dalam Islam itu dia kata keahlian. Semua bukan Islam. Berkhulwat dengan yang Islam. Tak kira siapa lagi perempuan. Bila kena tangkap,
Jadi yang hidayah syariah Islam itu, yang bukan Islam lebat dengan syariah mahkamah syariah. Mahkamah sipil lebat, mungkin akan bicarakan ketika orang hormat. Maka sebab itu orang kata tak adil. Kalau kita dapat hudud tak adil, macam apa? Yang nak kena pergi mahkamah syariah, mencegah syariah orang Islam, tidak Islam. Sebab saya katakan itu macam-macam saudara presiden itu maknanya sikit yang daripada lima supaya kita faham. Sebab dalam Islam kita cakap pasal adil. Dia orang cakap tak adil, mana adil? Tangkap khulwat Islam kepada Islam. Yang bawa ke mahkamah bicara ke Islam, tidak Islam lepas. Mana adil? Cara itulah adil sebab dalam Islam bila sebut adil, dia bukan satu-satu, bukan sama-sama, tetapi dia berpaksikan tuntutan dan keperluan. Ini kita cakap dulu dalam soal panjang nanti. Dalam Islam disebut adil, dia berpaksikan tuntutan dan keperluan. Ditangkap keperluan Islam bukan Islam. Yang dituntut adil mahkamah yang bukan Islam bukan Islam. Ya Islam, tidak Islam lepas. Sebab dia bukan Islam, dia tak dituntut. Maka orang tak faham adil itu apa dia. Sebab adil bukan mesti satu, bukan mesti sama kita. Itu nama adil Pak Dalam. Kalau tak adil Pak Dalam, sebab dia Pak Dalam. Dia beli curi lebuh, tak ada beli orang. Bila nak bagi, dia bagi satu untuk kau. Dia bagi tali kat kami. Satu untuk aku, tali kat aku. Adil tak? Tahu tak dia kata tak adil, tak ada satu untuk kau, tak ada satu untuk aku. Kalau begitu, mesti dia macam satu. Kita buka ni dalam sikit. Dalam Islam disebut adil tak mesti satu-satu. Sebab dia berpaksikan tuntutan dan keperluan. Pakai contoh senang, kita maaf saya tak banyak. Kita katakan seorang anak, dia dapat adil dalam mak ayah dia. Dia dapat kerja, duit banyak. Bahawa bagi mak orang bagi ayah. Seorang sahabat tanya Nabi, Man ahaqqa bi suhbati ya Rasulullah. Siapakah manusia yang paling layak untuk saya berbakti kepada dia? Nabi jawab, Ummah. Who's next? Summa man ya Rasulullah? Ummah. Summa man ya Rasulullah? Ummah. Summa man ya Rasulullah? Abuka. Nabi sebut mak tiga, ayah apa dia? Artinya kalau seorang anak nak buat adil pada mak ayah dia, dia bagi ayah 100, mak berhak dapat 300. Itu namanya adil. Kalau bagi ayah 100, mak 100, mak boleh tukar. Tak adil. Sebab dia berpaksikan tuntutan dan keperluan. Sebab mak berhak untuk banyak. Siapa? Yang mengandung kita siapa? Yang menganak kita siapa? Pak. Kalau mak mengandung pak anak orang. Kalau mengandung kita mak. Siapa anak kita? Mak. Lepas anak, siapa menyusul kita? Pak kita dulu. Kamu ada dalam itu. Kalau saya sudah sekarang keluar. Ya. Mak juga menyusul. Siapa anak siapa? Pak apa? Hidup. Kalau betul anak sakit bawa pergi hospital, siapa dukung? Pak dia dukung. Itu maknanya mak lebih segala-galanya, mak berhak lebih. Berpaksikan tuntutan dan keperluan, mak berhak lebih. Betul tak? Mak tidak ada apa. Kalau sekali bawa ayah makan ayam di restoran, mak kena bawa pergi 3 kali. Dari sini dia itu. Itu dah kata ada Islam. Yang kedua, coba tengok ya. Kalau seorang bapa ada 2 orang anak, bapa tak ada sendirian, ada 2 orang anak lelaki perempuan. Duit dalam bank ada 30.000. Bapa mati, macam mana bagi sedekah? Macam mana bagi sedekah? Duit dalam bank 30.000. Anak berapa? Apakah nak bagi bahaya berapa dulu? No. Itu bukan adil Islam. Allah sebut dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala, "Walidzakari mithlu hazzil unsayain." Nah, bagi tersangka dalam adil, anak lelaki berhak mendapat 2 buat anak perempuan. Duit 30.000. Anak dapat berapa? 10 anak lelaki. Adil tak?
Saya baca kata dia dekat Allah yang tangan dia. Sebab ada lagi banyak. Dia perlu banyak. Sebab kalau dia perlu kawin, dia nak kawin, dia kena buat duit. Dia kena banyak banyak. Orang perempuan kalau dia belum kawin, dia nak kawin, masuk. Kalau lelaki dia sudah kawin, dia nak nanya apa ada sendirinya. Kalau perempuan sudah kawin, saya pernah nanya soal anak dia. Soal dia nak duit dia apa? Tak perlu banyak. Masih ada tuntutan kan? Jadi kita tak faham. Dia punya NCC sama-sama. Sama-sama tak nak dia. Nak kawin 2, 3, 4 boleh tak? Bukan lelaki. Yang perempuan jawab cepat tak tahu siapa. Membenarkan. Patutlah ada payung mas. Ada apa payung mas? Yang suruh mas. Sedikit sebelum ada bahagian itu, silakan. Terima kasih ucapkan kepada bagian Datuk. Okey, itu Ustaz Tirmizi dan juga Ustaz Firdaus Abdul Jabbar mengiringi bagian Datuk ke Dewan Makan. Ada jamuan sedikit. Silakan. Baik, sahaja itu saja kita tutup dengan kafatul majlis ke atas. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.